Assalamualaikum, kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk kami iaitu kepentingan kemahiran perundingan untuk graduan dalam mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang setimpal. Okey, baiklah, bagi pendahuluan, isu kadar upah yang rendah kepada graduan banyak dibangkitkan dan diperbincangkan. Majoriti graduan tidak mempunyai pilihan dalam pekerjaan disebabkan tidak mempunyai pengalaman pekerjaan sehingga bekerja yang bukan setara dengan tahap pendidikan mereka. Okey, sekarang kan bila kita apply apa-apa kerja, sesetengah tempat diorang akan tanya kita pengalaman bekerja. Walhal kita adalah graduan, tapi banyak pihak yang meminta pengalaman bekerja. Jadi yang graduan ni diorang tiada pilihan, diorang terpaksa pilih pekerjaan yang lain lah. Okey, seterusnya lambakan graduasi yang tidak mempunyai pekerjaan atau pekerjaan yang setimpal untuk kelayakan mereka. Okey, macam banyak yang kita nampak macam graduasi keluaran jurutera ataupun semua tiba-tiba jadi petani, tapi petani versi yang berjaya lah. Kadang-kadang itu lebih menguntungkan daripada apa yang orang belajar. Lepas tu, kekurangan inisiatif kerajaan yang boleh membantu isu kadar upah ini. Oleh itu, kemahiran perundingan diperlukan bagi setiap graduan untuk mencari pekerjaan yang setara dengan tahap pendidikan atau membuat rundingan kadar upah yang sepatutnya diterima. Graduasi selalunya bila keluaran graduasi ni sepatutnya dibayar dengan apa tahap pendidikan diorang lah. Ada yang tidak setimpal dengan tahap pendidikan diorang. Tidak setimpal lah bayaran gaji diorang tu. Okey, ini adalah gambar raja untuk permasalahan kajian. Gambar raja ni menunjukkan peratusan graduan yang bekerja tidak setara dengan tahap pendidikan mereka. Oleh itu, terdapat sesetengah pihak yang mempersoalkan kepentingan pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan yang sesuai. Diorang belajar tinggi-tinggi, sudah sampai ijazah ke master ke PhD ke, bila diorang cari kerja, ada banyak-banyak benda yang tersekat. Okey, baiklah, seterusnya gambar raja yang menunjukkan taburan pekerja bukan warga negara mengikut tahap kemahiran. Okey, gambar raja tersebut menunjukkan lambakan pekerja asing di negara ini yang telah menjadi salah satu faktor kerajaan tidak mengambil perhatian tentang isu kenaikan gaji. Baiklah, seterusnya implikasi kajian. Graduan baru boleh mendapatkan gaji yang lebih tinggi atau setimpal dengan tahap pendidikan mereka. Mereka mendapat kepercayaan daripada bakal majikan disebabkan kemahiran yang ditunjukkan. Di situlah gunanya kemahiran sebelum apply kerja. Lepas tu, peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk graduan tempatan. Diorang tidak membuka pekerjaan untuk warga asing tapi membagi peluang kepada warga tempatan dahulu. Kurangnya mobiliti buruh ke luar negara. Graduan lebih memilih untuk bekerja atau berkhidmat dalam negara berbanding di luar negara. Maksudnya sepatutnya peluang pekerjaan di dalam negara tu membolehkan graduan tu berminat untuk bekerja dalam negara berbanding diorang bekerja di luar negara. Seterusnya graduan mendapat pekerjaan yang setaraf dengan kelayakan atau pendidikan mereka. Apply kalau diorang setakat ijazah, diorang boleh apply kerja setakat yang tu lah, mengikut diorang punya kelayakan masing-masing. Seterusnya, graduan dapat mengelak dari penindasan oleh majikan yang sering kali menawarkan kadar gaji yang rendah disebabkan graduan tidak mempunyai pengalaman kerja.
Jadi ini sepatutnya dielakkanlah. Mentang-mentang orang tiada pengalaman, jadi gaji orang rendah. Ini sebenarnya membuatkan graduan-graduan ni bersikap rendah diri. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan grup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ifzan bin Salibun, nombor metrik 266668. Saya akan menyambung pembentangan kawan saya tadi. Saya akan masuk kepada topik perbincangan kajian. Okey, yang pertama adalah pecahan kepada kemahiran perundingan. Perundingan ditakdirkan sebagai proses tawar-menawar dalam usaha untuk mengurangkan perbezaan atau mencapai sesuatu penyelesaian masalah. Dalam isu ini, rundingan diperlukan untuk menentukan kadar upah yang terbaik sebelum menerima sesuatu pekerjaan. Lambakan graduan menyebabkan kepentingan kemahiran rundingan dalam diri graduan sebagai kelebihan dalam persaingan untuk mencari pekerjaan. Selain itu, kemahiran perundingan juga diperlukan di alam pekerjaan agar dapat menjadi pekerja yang berkualiti. Okey, di sini kita dapat melihat kemahiran perundingan itu adalah amat penting dalam pekerjaan kita, di mana di situ kita dapat berunding untuk menentukan kadar upah kita, dan kita akan lebih mahirlah untuk berunding. Dan kita akan sentiasa berunding dalam setiap projek-projek yang kita akan jalankan. Okey, yang seterusnya adalah pendekatan perlakuan. Okey, pendekatan perlakuan merupakan teknik dalam menentukan teori yang berkaitan dengan pemikiran utama dalam setiap perundingan. 4 jenis pendekatan, iaitu pendekatan struktural, pendekatan strategik, pendekatan perlakuan dan pendekatan konsesi. Pendekatan perlakuan yang paling sesuai untuk membincangkan isu. Pendekatan ini merujuk kepada peranan yang digunakan oleh setiap personality perundingan atau ciri-ciri individu dalam menentukan proses dan hasil rundingan yang memberikan hasil yang memuaskan kepada kedua-dua pihak. Perundingan ini mempertengahkan teori permainan, game teori. Pendekatan ini mementingkan seni pujukan, sikap, kepercayaan, persepsi dan personaliti individu. Pendekatan ini selalu digunakan oleh golongan profesional seperti pakar motivasi. Okey. Daripada sini kita dapat melihat pendekatan perlakuan ini terbahagi kepada 4. Dan yang selalu digunakan ialah pendekatan perlakuan yang sesuai digunakan untuk membincangkan isu upah gaji yang rendah. Nama saya Freddy Mauzus, nombor metrik 265917. Saya menyambung pembentangan rekan saya sebentar tadi. Poin yang seterusnya adalah aplikasi teori permainan, yaitu mempertengahkan teori permainan kerana memiliki ciri-ciri yang tidak menonjol, mempunyai keseragaman dari segi rasional dan mendapat hasil yang maksimum dari setiap pihak. Yaitu yang pertama, tidak menonjol. Graduan dan bakat graduan tidak mengenali antara satu sama lain. Yang kedua, hasil yang positif, yaitu bakat majikan mempersetujui cadangan gaji yang diminta oleh graduan. Poin yang seterusnya adalah cadangan kajian, yaitu kemahiran memujuk. Kemahiran memujuk merupakan kebolehupayaan
membuat seseorang mempercayai atau melakukan sesuatu. Keadaan yang memudahkan dalam menggunakan kemahiran memujuk. Yang pertama, kedua pihak mempunyai peluang yang sama rata dalam proses komunikasi. Yang kedua, graduan atau pemujuk perlu menjelaskan matlamat dan cara untuk mencapai apa yang dicadangkan. Yang ketiga, pihak yang dipujuk atau majikan perlu membuat analisis cadangan yang diketengahkan oleh si pemujuk. Kemahiran memujuk memerlukan graduan mengetahui tentang pemilihan perkataan yang baik, tepat dan ringkas. Saya serahkan kepada kawan saya seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Zul Ajrin bin Muksin, 266942. Okey, seterusnya kemahiran memujuk. Taktik pujukan yang boleh diikuti adalah yang pertama, teknik jawab soalan dengan soalan. Yang kedua, meninggikan sedikit gaji yang diingini supaya majikan boleh berunding untuk mengurangkan gaji yang diminta. Strategi yang boleh digunakan untuk membuat rundingan. Yang pertama, yakinkan diri sendiri. Kedua, memahami pandangan dan idea dari sebelah pihak. Ketiga, cari titik persamaan. Yang keempat, bina kepercayaan. Kelima, gunakan perbandingan. Dan yang keenam, gunakan bahasa saya. Okey, seterusnya peningkatan perbincangan. Isu kadar upah yang rendah dalam kalangan graduan terutamanya pada tahun 2020 apabila negara terkesan dengan pandemik COVID-19. Oleh itu, kemahiran perundingan diperlukan oleh setiap graduan untuk mendapatkan pekerjaan yang setaraf dengan tahap pendidikan. Seterusnya, kemahiran ini juga perlu diterapkan semasa di universiti agar graduan lebih bersedia selepas tamat pengajian. Terima kasih.